وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا في الله, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana pada hari-hari yang berlalu sebelumnya masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ini akan kebaikan, rahmat, nikmat, yang mana di antara sebesar-besar nikmat itu adalah dapat meletakkan yang dikatakan anggota tubuh badan kita ini dalam melakukan ketaatan, di antaranya salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara musibah yang paling besar bagi kita itu ialah apabila terhalangnya anggota kita daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sakit itu adalah musibah. Segala benda yang mudarat itu adalah musibah. Tapi musibah yang paling besar adalah musibah apabila seorang hamba tidak mengakui diri dia hamba dan tidak mampu melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta. Itu di antara musibah dan adalah musibah yang paling besar. Wal'ayazubillah. Dan insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang hadis berapa tuan? Ada tanda tak? Ya? 17. Hadis 17. Ya, betul lah, 17 lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17 daripada kitab Raf'ul Astar fi Talabil Maghfirati minal Ghaffar. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam qala: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ووجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رتبة أجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam telah bersabda, ketika mana seorang lelaki berjalan di satu jalan, dia telah mengalami kehausan yang bersangatan. Lalu dia mendapati ada sebuah perigi, lalu dia pun turun ke dalam telaga tersebut dan meminum airnya. Setelah puas, si lelaki tersebut pun keluar daripada perigi itu dan mendapati seekor anjing sedang kehausan. Maka berkata si lelaki tadi, mesti anjing ni pun sedang kehausan sepertiku tadi. Kemudian lelaki tersebut turun semula ke perigi tadi dan memenuhkan kasutnya dengan air, lalu membawanya dengan mulutnya. Lelaki tersebut memberi minum kepada anjing tadi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima perbuatan itu dan mengampuni dosa dia. Maka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, adakah menjadi pahala apabila kita melakukan kebaikan kepada haiwan? Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan setiap kebaikan kepada semua makhluk yang mempunyai hati yang masih hidup mendapat akan pahala. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Tuan-tuan mati Allah sekalian, satu dua benda yang kita nak sebut berkenaan dengan hadis ini. Yang pertamanya
ada tempat-tempat yang kita boleh ambil dan kita boleh guna walaupun tanpa izin orang. Di antaranya ialah benda-benda yang memang dikhaskan untuk kegunaan orang awam, untuk kegunaan orang ramai. Misalan kita katakan, kalau kata di setengah negara Arab mereka letak ma'us sabil, air untuk orang hak berjalan. Contoh lagi macam kita lah ni RNR, memang tempat tentu orang sedia untuk mana-mana orang hak singgah pi. Jadi tak usah duk petikai dah, air ke air sejuk, air panas, air cooler nak kita duk tengok tu. Tak usah duk petikai dah, air tu nak kerja minta kat siapa. Ni duk pergi cari pula tu hak CEO syarikat Pelah, duk pergi cari CEO syarikat Pelah, bukan kes apa pun, nak pergi minta air segok dua ya di water cooler tu. Tak padan, tak cerdik orang buat kerja lagu tu. Jenis tajuk-tajuk lagu tu adalah tajuk-tajuk yang kita tak payah minta ke orang. Ni tuan-tuan tengok tajuk ni. Kita duk pergi fikir pula, pergi siapa dia duk pergi. Terus duk fikir tajuk tu. Nah, ada yang kita katakan hal tersebut diguna pakai secara bersama dan diberikan kebenaran. Baik tuan-tuan mati Allah sekalian. Maka lelaki tadi ni pergi ambil air, hak buat beda dia. Dia minum pergi beda dia, dia naik-naik nampak seekor anjing. Okey. Dan terus ada petikai lagi. Dia ni duk pegang anjing tu. Dah. Terus duk cerita tajuk tu. Syariat zaman dulu dengan syariat zaman lah beza. Kalau dak tuan-tuan, takkan Ashabul Kahfi pergi duduk dengan Qitmir yang kata anjing seekor tu. Terus ada petikai. Bahkan dalam mazhab kita Mu'tabar yang 4 ni pun ada membahaskan sampai katakan pegang boleh. Lah kita mazhab kita Imam Syafi'i pun kalau kulit kita kering, kulit anjing kering, pegang tak ada masalah apa. Maksud kata tak ada berdosa, tak ada duk kena samak, tak ada duk ni apa. Dia yang pegang anjing dengan babi ni pun tuan-tuan bukan berdosa. Kita ni faham ni sampaikan kita pun lalu tepi pun orang nak sepak ni. Salah faham tu. Dia pegang anjing ni bukan dosa. Cuma dia najis. Dan najis dia tu adalah najis berat, itu saja. Orang kita ni kadang-kadang tu dia orang tengok tu sampai pergi terjun parit pergi ambil anjing tu. Apa yang tak erti apa. Bukan apa yang tak tak erti apa, hang tu yang tak erti apa. Dulu kelas kafar buat mengajar dulu lari, tak mau mengaji. Lepas tu tak cerdik dalam bab hukum hakam agama Allah Ta'ala ni, dia buat kemas boleh. Kuliah maghrib tak mau nak mai, kuliah subuh tak mau nak mai, kuliah duha tak mau mai, kuliah apa pun tak mai, masjid pun tak mai. Lepas tu kerja dokumen orang buat. Kena bagi faham benda yang sepatutnya, apa yang perlu bagi kita faham. Maka dia pun tadi ni bila tengok anjing ni, dia terjun pergi ambil pula daripada kasut dia itu akan air seperti mana yang dia minum, bagi minum pada anjing tadi ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima akan amal yang dia buat tadi ni dengan belah ihsan dia kepada anjing yang tadi ni. Maka Allah Ta'ala ampun dosa dia. Ada satu riwayat lagi menyebutkan ini seorang lelaki. Ada riwayat lain mengatakan adalah seorang perempuan. Dan perempuan ni adalah seorang pelacur. Ya, di situ juga ada riwayat. Cuma kita menggabungkan di antara riwayat ini dengan riwayat ini yang sana dengan memahami bahawasanya, dan kita jangan silap faham. Contoh ada di antara kita yang memahami kata, oh kalau kita sampai zina ni pun bagi minum air dekat anjing boleh masuk syurga. Tambah hak kami ni ke tekak-tekak duk makan rasuah 3-4 kali ni, kan takkan tak boleh masuk syurga. Tolong bagi minum anjing dah. Dia bukan maksud dia tolong anjing terus masuk syurga dah. Dan bukan perempuan tu seorang penzina tu lepas dia bagi minum anjing tu duduk berzina pula berapa puluh kali pula terus masuk syurga. Dah, bukan maksud macam tu. Seseorang yang tersebut perempuan tadi tu dia berzina, dia bagi minum pada anjing, disebabkan kerana kebaikan yang dia lakukan tu Allah Ta'ala terima, menjadi asbab kepada dia untuk dia taubat lepas tu. Dia taubat lepas tu dan masuk syurga dia selepas daripada taubat dia tu. Itu cerita sebenarnya. Bukan kata bagi minum anjing duduk pergi sambung zina pula 5-6 kali, buka pula duduk pergi jadi bapak ayam pula dah. Lepas tu pun tak apa, saya masuk syurga. Dah, bukan tajuk tu. Jadi sebab itu kebaikan yang kita lakukan ini mungkin menjadi asbab, mungkin menjadi asbab kepada benda-benda lain yang Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan Allah sekalian,
Tuan dengar baru ni hak kata van sekolah terbalik lah. Ada dengar? Van sekolah accident pagi hantar anak pergi sekolah. Van tu adalah van anak saya. Dan anak saya salah seorang termasuk sepatutnya duduk dalam van tu, tapi hari tu tak pi. Hari tu tak duduk dalam van tu. Teruk tu kan. Rasa van tu tertelah tu lah. Lepas tu ada yang budak tu patah tangan, ada seorang yang kawan anak saya tu hak kapit dengan dia tu pergi tengok ni cemeh habis muka apa semua ni. Kak perempuan dia tu bengkak habis muka ni, duduk trauma. Accident budak-budak tuan-tuan, accident trauma tuan. Kita pun kalau kata pergi accident duduklah kereta duduk kerah tentu. Kerah tentu mentara nak fikir nak buat benda tanpa. Kita ke bini kita ke hak besar pun sampai teratur. Ni budak-budak bayang tengok. Budak-budak. Ni nak cerita tentang asbab. Apa pun yang Allah Ta'ala tentukan itu yang paling baik lah. Yang mana terlibat dengan kemalangan tu pun paling baik bagi mereka. Ada Allah Ta'ala nak bagi apa kepada mereka ni dari segi kebaikan mereka. Yang mereka kena ujian sampai teratur, ada benda Allah Ta'ala nak bagi. Dan ada dua orang, anak saya dengan anak seorang ni, mereka dua-dua orang ni, mereka tak masuk dalam van tu. Dan mereka ni pun Allah Ta'ala tak bagi kena hak mereka dah. Dua-dua baik mereka. Kita lihat dia kata orang ni selamat, orang ni ada amalan apa, tak ada. Ketentuan itu Allah Ta'ala tak. Yang ni apa buat macam ni insiden mesti ada apa. Tak ada juga. Itu mungkin mereka semua orang baik mereka. Teman driver yang van tu yang saya kenal, dia je tak puasa masjid, pegawai masjid. Tiap waktu saya pergi sembahyang di masjid, dia duduk dah. Ada sekali tu saya hantar anak saya lambat. Hantar anak saya lambat, masuk-masuk tengok kawan duduk sembahyang duha di tepi masjid. Masjid kat sekolah, dia duduk sembahyang duha dalam tu. Orang yang bagus, anak-anak yang bagus pergi mengaji. Tapi Allah Ta'ala uji mereka tu, itu yang terbaik bagi mereka. Dan Allah Ta'ala pelihara dua orang ni pun itu yang terbaik bagi mereka. Cuma nak abang kat tuan-tuan, asbab. Sepatutnya anak saya pergi ikut sekali dalam van tu. Tapi saya ambil cuti 2 hari. Saya nak pergi Genting, pergi ambil dah, sewa hotel Musab cukup dah. Anak demam daripada hari Sabtu, Ahad. Isnin tu nak pergi, malam tu duduk demam panas lagi, duduk sembang orang rumah kita, nampak gaya hotel lah kita booking tu pakai hang dah wala. Takkan nak bawa pergi kan? Takkan nak bawa pergi anak ni dengan demam lagu tu. Satu sekian kat dia, satu risiko kat orang, kita pun tak tahu anak kita demam pasal apa. Tapi tak apalah, kita nak buat ke mana dah, bukan rezeki kita. Jadi anak duk menyanyi kata pagi esok nak pergi, lah kali kejut-kejut hak abang ni siap-siap jom pergi sekolah. Pergi sekolah, lah tak jadi pergi ke adik? Tak jadi, nak buat macam mana, adik tak siap. Tak apalah dia kata. Dia pun mandi-mandi hentak pergi naik van sekolah tu pagi Isnin tu. Tak jadi pergi awal tu ke sana. Last sekali dah kita pun ambil cuti dah, nak rehat sama 2 bulan lebih, tuan-tuan, kat 2 bulan tak cuti langsung. Jadi cuti-cuti duduk rehat, sarapan apa semua. Tengok-tengok pukul 10, anak hak kecil hak duduk demam panas tadi ni, dia lari ligat tuan-tuan. Panjat sana, panjat sini, tengok-tengok tu, cara-cara ni sihat dah ni kan. Cara-cara ni sihat dah ni. Rasa-rasanya kita boleh fikir balik pun. Hak pasal tajuk kita nak jalan. Bini orang perempuan tu bukan boleh kata apa. Dan itulah, dia kata itulah cadangan yang terbaik. Tunggu duduk gitu dan nak buat berjalan, siapa tak mau. Bini kata hak tu kira elok bang, jom. Kemas beg tak sampai sejam lah. Barang-barang start kereta pergi ambil. Anak pun terkejut. Dia kata balik mak buat apa? Jom kita pergi. Oh kira jadi. Kira jadi. Ambil di sekolah. Sepatutnya van ambil, tak apa ambil di sekolah. Saya pergi ambil, beritahu kat van, kata saya nak pergi ambil, kami nak pergi berjalan. Ambil terus pergi ke sana. Sampai alhamdulillah selamat di sana. Bangkit sembahyang subuh, duduk sembang anak-anak, sarapan apa semua. Tiba-tiba orang rumah omel, bang ni pasal apa ni? Orang tengok dalam grup sekolah, pasal apa ni? Dia tengok, Allah, ni van kemalangan. Van mana ni? Duduk tengok ni. Zoom, pergi tengok, cari gambar-gambar yang lain. Rupanya van yang anak kita duduk naik pagi-pagi. Bini ni ayak mata terus, dia kata, ya Allah, kata, kalaulah kita kata ni tu anak kita duduk dalam tu, terus mana cerita pun kita tak tahu. Tuan-tuan, saya tanya mereka van tu 2 kali pusing. Bukan kata pusing lagu tu, ni pusing terbalik tau. Dia bukan pusing tayar duduk bawah pusing lagu tu dah. Pusing terbalik terus lagu tu. Geng bomba tu kata, adat kata
Cermin pecah, adat kata mesti akan ada hak terpelanting keluar. Pelanting keluar tuan-tuan, adat kata ni qalu, hampir kutip lah hak mana ada. Bahasa mudah tu macam tu. Tapi tu dia tuan-tuan, Allah pelihara lagi budak-budak ni. Seorang pun tak ada hak terkeluar, seorang pun tak ada hak parah. Habis sangat seorang tu patah tangan, tu saja. Bila jadi lutupam masuk dalam parit besar tu, parit tu besar tak besar, celui satu van masuk dalam tu. Celui semua masuk satu van satu. Bom-bom mai pergi ambil lah orang kampung hak mana duk ada situ pun tak ada kampung orang mana pasal apa nama kawasan kebun apa nama kelapa sawit. Hak mana duk lalu lalang nak pergi sekolah, nak pergi kerja tu lah, depa tolong ambil angkat budak ni pitak tepi semua. Tengok berdarah habis apa nama ada seorang budak tu. Darah habis. Tengok masya-Allah. Saya nak kata lepas-lepas tu saya duk fikir Ustaz, ya Allah. Ini bagi saya hak kata asbab tadi tu. Saya fikir adakah benda ni hak saya duk beramai kadang-kadang. Saya dah ambil satu doa daripada seorang tok guru. Doa ni khas untuk anak. Doa ni khas untuk anak. Setakat lah ni alhamdulillah mudarat lagu mana pun tak teruk bila berlaku pada anak-anak. Mungkin asbab kerana doa tu ataupun mungkin asbab-asbab lain, wallahu alam. Tapi doa tu selalu saya baca lepas sembahyang, tak tinggal. Untuk anak-anak. Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berkatilah kami dengan anak-anak kami. Wahfazhum wa la tadarrahum. Ya Allah, pelihara mereka ya Allah. Pelihara daripada belakang. Saya niatkan pelihara tu daripada belakang. Pelihara anak kita ni daripada segala benda yang mudarat. Pelihara daripada kemalangan, pelihara daripada terbakar, pelihara daripada akhlak buruk, pelihara daripada zina, pelihara daripada benda-benda yang dosa besar, pelihara daripada dadah, pelihara belakang. Kita hari ni teruk tuan, macam-macam ni risau ke anak. Niat belakang dalam tu, ya Allah, pelihara mereka, wala tadarrahum, dan jangan kau mudaratkan mereka ya Allah. Warzuqna birrahum ya Allah, dan rezekikan kami kebaikan daripada mereka itu kepada kami ya Allah. Itu doa yang saya tak tinggal untuk anak-anak saya. Saya kata mungkin barangkali, wallahu alam, asbab kita tak tahu. Asbab mungkin barangkali hak doa kita duk beramai tu dalam banyak-banyak, Allah makbul kot satu dua doa hak kita duk doa tu, Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala atur lagu tu. Hak sepatutnya naik tak naik lah kelipi duduk taling duduk dengan kita, cuti dengan kita dan sebagainya, wallahu alam. Sebab tu tuan-tuan pun asbab ni kita tak tahu. Yang dia ni masuk syurga ni pun asbab kerana bagi ayak asbab pada bagi ayak pada seekor anjing, masuk dia berhenti, dia Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, berhenti dia berzina, dia taubat pada Allah Ta'ala, jadi wanita yang salihah, mati dia masuk syurga dia. Sebab itu benda-benda kebaikan, benda-benda yang sebegitu rupa menjadi asbab kebaikan kepada orang lain. Hatta ditanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, takkan bagi minum ayak natang dia pun masuk apa nama Allah Ta'ala ampun dosa? Takkan hak ni pun kira jadi baik juga? Kata Nabi SAW, setiap makhluk natang hak hidup ni, hang bagi minum, bagi makan, semua tu boleh baik belaka, kebaikan belaka, boleh pahala belaka. Ahbabuna fillah dalam keterangan. Sebab tu kita ni duduk ni, kita tak duduk dengan orang saja, kita duduk dengan belaka, kita duduk dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain, natang dan sebagainya. Maka dalam hadis ni cerita seorang lelaki yang telah kita sebutkan tadi. Perhatikan bagaimana kalau kata seorang yang mana melakukan kebaikan kepada seekor anjing saja pun menyebabkan Allah Ta'ala ampun dosa dia. Ini kan pula pahala-pahala tersebut yang kita buat, kita lakukan kepada bukan binatang tapi kepada orang. Bahkan bukan saja-saja kepada orang, bahkan orang yang baik dan saleh ataupun salihah pula. Bayangkan lagu mana pahala yang Allah Ta'ala nak bagi. Bayangkan Penang, apa nama, Kedah, Selangor, mana-mana lagi negeri, hak tu di antara negeri-negeri hak kerap boleh kata ayak tak ada juga. Kami di Kedah pun ayak tak ada, kerap dah ni. Kisah daripada perbaik elok apa nama-nama 2-3 benda lah sementara nak ni tu. Panjang cerita. Sehingga kan baru ni di sekolah anak saya tu sampaikan ayak tak ada, nak mandi tak ada. Ada mak pak ni yang reti fikir, pergi beli ayak hak binira hak tong besar tu. Kan? Rupa RM10 ke RM8 tu, hak besar hak 5 liter tu ke apakah. Pakat beli usung buat pergi ke sekolah, bagi buat beda minum, bagi buat beda makan, bagi buat beda mandi, bagi buat beda basuh kencing berak, bagi buat beda-beda tu semua.
Tuan-tuan, benda kecil ke benda tu? Dah. Kita nampak kecil. Allah Ustaz, beli ayam tu tak sampai RM10 nak mahal mana? Ya, kecil sikit kita. Tapi mungkin besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nak bantu. Mudahkan urusan dan sebagainya. Semua kejiranan kita dan sebagainya rupa juga. Benda-benda yang lagu tu, kalaulah bagi yang dikatakan pada anjing pun Allah Ta'ala pun dosa, ini kan pula kepada orang ni macam ayam. Macam saya sebutkan sebelum ni, ini contoh di antara banyak yang saya sebut banyak-banyak tempat. Ayam ni tak apa, kita ada kowe, kita ada buat tempat ambil ayam apa semua. Dan tempat masjid-masjid yang tak ada lagu tu, pergi beli ayam betul kecil-kecil, besar-besar tu buat beda minum, tok guru mengajar. Tu pun benda cukup besar kan. Mau dengan tak mau je kita ni. Mau dengan tak mau je kita ni. Nah, muka surat 49 50. Mungkin seorang mukmin itu yang mana mengucapkan syahadah dan sebagainya, itu lebih besar pahalanya kalau kita tolong bagi minum ayam dan sebagainya. Nah, sebab itu tentang mati Allah sekalian, segala benda baik dan buruk itu akan kembali balik kepada kita. Baik ke buruk ke, semua akan kembali kepada kita. Sebab tu Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau hang buat baik-baik tu patah balik ke hang. Kalau hang buat jahat-jahat tu pun patah balik ke hang. Itu bahasa mudahnya. Itu bahasa mudah dia. Hang buat apa pun tetap akan kembali kepada kita. Nah, baik, hadis ke-18, membuang duri di jalanan. Nabi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna shawkin 'ala at-tariq fa akharahu fa shakara Allah lahu fa ghafara lahu. Hadis riwayat Imam Bukhari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang lelaki berjalan pada satu jalan dan terdapat duri di pertengahan jalan, lalu beliau membuangnya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut dan mengampuninya. Keterangan, kadang-kadang bila kita lalu, kita berjalan, kita guna mana-mana jalan, kita akan jumpa benda-benda yang menghalang jalan. Berapa ramai di antara kita yang mengambil kesempatan untuk buang benda-benda yang terhalang di jalanan. Tak kira lah, walaupun sekecil-kecil benda yang kita katakan duri dan sebagainya, itu adalah perkara yang Allah Ta'ala suka. Pasal apa? Membuang ataupun mengelakkan musibah berlaku kepada orang lain, itu adalah pahala yang besar. Hatta mengelakkan benda yang tak baik kepada seorang Muslim, benda tu sungguh besar. Di antaranya disebutkan, orang yang mana-mana mengelakkan, menjagakan lidah dia. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang baik, kata Nabi SAW, iaitu orang Muslim yang menyelamatkan orang Muslim yang lain daripada huduhnya mulut dia dan huduhnya perangai tangan dia. Itu orang Muslim yang baik. Yang bagi disebutkan hak tajuk tu. Kalau kata bab mudut pun kita katakan dengan buat lebih kurang pada saudara-saudara Islam kita. Ini kan pula yang dikatakan tangan. Sebab tu benda-benda yang seperti itu rupa, yang mana duduk tengah jalan menyusahkan orang ramai, memudaratkan orang ramai, maka Allah suka jenis perangai-perangai orang yang buang benda-benda yang memudaratkan orang ini kepada tempat yang lain. Muka surat 52. Sebab itu adab-adab dalam guna jalan ni banyak, kena susun. Mungkin kita kena buat apa nama satu kitab khas pula, fiqh tariq. Tu dia, fiqh jalanan. Mana nak tahu? Pasal hari ni bab tajuk berjalan, orang bukan tahu kan. Kereta lagi punya besar, haram sih kena tak reti bagi. Geram. Apa tadi? Duduk kelang kabut, dia boleh duduk lane kanan, buat sengak boleh. Kita duduk kalut nak pergi cepat, dia duduk lane kanan. Bagi high beam pun duduk di kanan tu juga. Allahu Rabbi. Tak ada timbang rasa langsung dengan orang. Hang kalau hang nak duduk kanan direct, hang buat jalan hang sendiri. Bukan takat hang duduk kanan saja, hang break atas jalan pun orang tak kata apa. Tuan-tuan, baru ni saya cerita agak tuan-tuan ni. Baru ni tuan-tuan, saya pergi akad nikah, ada dua pasang. Saya wali raja, saya wali sultan. Ada dua pasang, wali ni tak ada, saya nak kena jadi wali. Pukul 9 punya program akad nikah di Kuala Muda. Pukul 11 pula program saya di Sik.
masjid, di masjid. Jadi kita pun pi tu sampai pukul 9 tu duk ingat kata boleh akad nikah. Selesai akad nikah kita cungit pi disik tu dan lah pukul 11 2 jam. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Sampai pukul 9 satu pasang mai, tunggu lagi 9 suku, tak sampai lagi satu pasang lagi. Tak lama mana tuan-tuan, saya tunggu dia lebih kurang 45 minit saja kena sidai di pejabat agama tu. 45 minit tunggu pengantin perempuan ni haram tak sampai. Allah, saya kata letih lagu ni. 9.45 saya lagi nak akad nikah pukul 10 lebih, nak bertolak daripada Kuala Muda nak pergi sana, nak pergi dengan kereta tuan-tuan. Pukul berapa nak sampai? Orang duk tunggu. Last sekali akad nikah habis kat 11.40, 10.40 baru habis. 10.40 tuan-tuan baru habis akad nikah dua pasang. Sana pukul 11. Takkan 20 minit nak cungit daripada Sungai Petani pergi sampai sana pukul 11 boleh sampai. Tu pun tuan-tuan ikut jalan bawah, jalan belakang dia tekan tu, duk tekan minyak tu kiranya. Kepala duk di atas kereta. Orang duk tunggu tuan-tuan. Bukan kata sikit, program ramai. Kok kuliah duha masjid 3-4 orang, tak apa, aku dia boleh tunggu. Ni beratus orang duk tunggu. Last sekali sampai tang li bangki Batu 5 seat traffic light tu kat kedai jat. Kona tu kita pun duk nak cepat lah. Ada satu kereta mungkin dia duk ingat kita duk cucuk dia. Ini pun masalah juga tuan. Ini pun masalah juga tuan. Dia duk ingat kita duk cucuk dia. Kita duk nak laju, nak cepat sikit je pasal tuan-tuan. Di Batu 5 tu pun dah 11.20 dah. Patut program pukul 11, 20 minit dah lambat. Program Sungai Senam tu. Kita duk pergi, dia duk ingat kita duk cucuk dia. Lah kali kita nak potong, dia duk kapit. Dia duk kapak gitu. Nak potong, dia duk kapak gitu. Kata boleh punca dah ni. Bagi si kena keluar pergi nak guna, kawan keluar tu break tengah jalan. Tuan-tuan nak kata apa tuan-tuan? Kita orang. Saya ni orang, bukan wali Allah Ta'ala. Dia duk buat lagu tu rak main naik darah di tengah kepala ni, atas kepala ni. Kita pun bagi-bagi sikit, berhenti di kona, berhenti di tepi jalan. Berhenti dia berhenti juga. Tunggu duk. Tunggu duk. Dia keluar main awak yang sing-sing sangat. Kita pun buka pintu, siapa sing-sing? Saya kata, siapa yang sing-sing? Sampai kita nak potong pun yang duk halang ni, awak jalan pak hang ke? Tuan-tuan, orang tuan-tuan, saya pun orang tuan-tuan, bukan boleh duduk ni. Ada masa kita sabar lah, ada masa duduk kelang kabut lagu tu. Kita pun kadang-kadang, yalah manusia. Saya kata, siapa yang kacau siapa lah ni? Dah lah yang hang duk buat laju, duk cucuk. Bang, saya nak kena cepat bang, saya nak kena ada program sana. Dia duk jadi lagu tu. Kita pun duk tahan jugalah, kita yalah tuan-tuan. Jadi, masuk surat khabar metro, Qadi tubuh orang tak garu. Masuk dalam surat khabar metro, Qadi tumbuk orang tak garu tuan-tuan. Kita pun duk fikir banyak. Sekejap lagi kalau aku turun, pintu buka dah tuan-tuan, nak turun ya. Duk fikir sekejap lagi aku turun, sekejap lagi jadi panjang cerita. Mungkin 11.30 ceramah sana, 11.40 ceramah sana, boleh ceramah juga. Lah kali dua orang duk dalam, kau duk fikir kata tak boleh pi kata ni. Tapi duk cakap ni, main keluar seorang lagi pula dia, kawan dia. Berumur dalam 50-an. Keluar dia duduk tengok cermin lagu tu, dia tengok saya lagu tu, dia kata jom balik. Dia kata jom naik kata. Sudah dia kata lagu tu. Saya pun tak tahu dia tengok siapa dia. Kok dia kenal saya ke, kok duduk pergi khutbah mana-mana aku, kok mungkin dia kenal ke. Ni pun dah jom. Dia panggil kawan dia, jom naik lah kereta, jom sudah. Ni pun naik lah kereta. Kita pun naik kereta bagi sini keluar pergi. Sampai sana 11.40 lebih kurang. Tuan-tuan, itu mudarat tak tuan-tuan? Mudarat. Kalau kita ni jenis Tok Wali, jenis turun sabak wa keluar tasbih, Masya Allah, terima kasih kerana berat atas jalan, terima kasih. Tak apa kalau jenis itu. Ni masalahnya dia duk berangin, kita duk beramin, pam jadi sedih tuan-tuan. Mudarat tu bukan takat saya dengan dia. Mudarat tu anak-anak masuk ni. Kata lah, siapa duk pergi tu tombok pergi jatuh tengah jalan, kereta main sapu belakang. Siapa dia buat kerja? Siapa dia nak pergi tanggung? Siapa dia nak pergi tanggung buat kerja lagu tu? Tuan-tuan, Nabi kata apa? Bukan takat musibah duk pergi bergaduh atas jalan.
Duri hak duk atas jalan pun hang ambil buang keh. Nampak tuan? Duri duk atas jalan pun hang ambil keh buang. Jangan duk pergi simpan. Tambah pula mudarat sampai tarah tu duk pergi pukul orang, duk ni pun semua. Sebab tu kita cerita adat-adat atas jalan ni. Kalau kita buat satu buku adat-adat atas jalan saja, jenuh duk hurai tuan-tuan. Tu tak kira lagi hak bersepah tu. Hari tu dalam video tengok depa mabuk tu. Mabuk langgap habis semua. Lah kali unduk belakang ni pun kereta depan kena. Lah kali boleh geng-geng budak-budak geng-geng motor ni sampai dapat padiah orang kali baring duk tentu. Pada anak tu kan. Hang dah mabuk, lepas tu hang duk bawa pula kereta duk buat ni apa semua, duk langgap habis semua orang ni. Ini benda-benda etika. Daripada kecil benda, daripada duri sampai kepada pertengahan benda tak bagi signal ataupun tak erti bagi jalan ke orang, sampailah kepada hak bawa mabuk sampai bunuh orang. Sebab tu tuan-tuan, agama satu-satunya agama yang sempurna, tak ada agama lain melainkan Islam saja. Sampai hak adab atas jalan pun Nabi ajak hak mana boleh dengan hak mana tak boleh. Kita perhati tengok. Ini benda-benda dia. Nah, mungkin boleh diperhatikan adab yang boleh ditambah pada masa kini, sama ada pengguna Muslim ataupun non-Muslim. Hadis ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masuk contohnya apa nama jabatan, apa nama yang berkaitan dengan pengangkutan apa semua ni, hak main dengar tu orang Islam ke orang bukan Islam ke, tuan-tuan boleh bawa hadis ni pergi cerita kat mereka. Adab Islam tu ajak lagu mana? Di antaranya apa dia? Hak jenis suka main telefon masa duk buat kereta. Dia pun satu hal juga. Penyakit tuan-tuan. Penyakit. Tengok bukan kita tengok kerja atau mana pun, TikTok je. Gagah tengok sampai dalam kereta ni. Bawa tangan sebelah telefon duk pegang. Itu mudarat yang besar kalau kita kena ke orang. Brek terkejut dan sebagainya. Memandu secara apa nama buli jalanan, itu pun satu. Mabuk, mandu dalam keadaan tidak mengizinkan. Itu benda-benda yang sepatutnya kita ambillah sedikit masa untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW sekiranya ada peluang. Jika kita tidak mikirkan pengguna lain, sekurang-kurangnya kita fikir mungkin ahli keluarga kita akan guna jalan tu. Contoh macam jalan-jalan yang kita duk pakai, kadang-kadang tayar lori, kadang-kadang papan hak jatuh ataupun benda-benda apa. Ni satu lagi perangai huduh orang kita selalu buat, ialah jenis letak sampah belakang bonet. Entah perhati tengok, ni perangai gini ni ada. Buh sampah belakang bonet, duk fikir nak pergi buang di tong besar luar. Lah kali kelang kabut kerja, sampah pun tak ada, tong pun tak ada. Lah kali duk break terkejut, sampah jatuh atas jalan, dia pun buat tak heran, pi ayak tu. Orang duk langgak, sampah tu bersepah. Orang langgak, sampah tu bersepah. Bau pula kiri kanan atas bawah daripada sampah dia bagi. Ini perangai orang. Nabi kata kalau kata ada duri pun tolong buang. Ni sampah yang hang tak atas bonet hang nak pergi buang lah kali sampah jatuh daripada kereta hang tak mai kutip, hang buat mudarat kat orang. Kata pilah sampah-sampah tu licin, mana-mana motor pergi brek beram jatuh tentu. Salah siapa? Ni makhluk Tuhan nak jenis perangai huduh tu ni. Besar tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat main. Cerita motor ni tuan-tuan, kalau kita kena langgak ni ataupun kita kata jatuh ni tuan-tuan, motor ni bukan nak kata tuan-tuan langgak dia teruk, dia langgak tuan-tuan, dia teruk. Ni motor ni, dia jatuh sendiri pun dia teruk. Sebab tu keamanan yang dibawa oleh Nabi SAW ni sampai semua orang. Sebab tu kalau kita tak fikir kalut ke kita pun, kita fikir kod ahli keluarga kita hang nak guna jalan tu nanti. Bila kita buang benda-benda yang menghalang jalan tu, adik-beradik kita, keluarga kita dan orang yang kita sayang, yang mana masuk ataupun menggunakan jalan itu, Allah Ta'ala pelihara mereka. Moga semua pengguna jalan raya mendapat kesejahteraan apabila terdapat golongan-golongan yang baik sebegini, insya-Allah. Hadis 19 kita sambung pada bulan depan. Nah, hadis 19 kita sambung pada bulan depan. Ada soalan tuan-tuan? Ada tak? Kot nak tanya apa-apa ke? Tuan-tuan sedut tanya, ni yang masuk jalan ni jalan lagu mana ni? Jalan Setuan ke, jalan Federal ke, jalan apa nama kampung ke, jalan Betahban ke? Sedut tanya orang tu. Ini tanya soalan tapi tak tahu alur ni. Ada? Nak tanya apa? Tak ada lah? Tak ada, insya-Allah.
Kita akan sambung hadis yang ke-19. Tolong tanda tuan-tuan. Tolong tanda, jangan dia buat pasal, dia buat rujuk boleh. Mai bulan depan dia buat ulang hadis nombor 3 jam. Kita sambung di bulan depan. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna 'ilma wasi'lana fi rizqina barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahban fi qulubi ibadika wa zidna fi ayyunihim waj'alna wajhin dunya wal akhirati minal muqarrabin. Ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya mawla bila mithal ya qaim bila zawal. Lakal hamdu lakum minna wa lakal syukr. Alhamdulillah rabbil alamin.